Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahu rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam program Bicara Ilmu Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah. Hari ini saya akan membicarakan tajuk hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, para guru dan warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang saya hormati sekalian. Jadi umum kita mengetahui bahawa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada bangsa Arab adalah bangsa yang terkebelakang dari sudut peradabannya. Maka Islam telah datang, telah menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya membaca, menganalisis pengetahuan, dan akhirnya lahirlah sebuah bangsa yang mengutamakan pengetahuan dan tersuluh terang dengan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini, apakah yang ditunaikan, apakah yang telah dilakukan oleh penggiat ilmu? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu merantau dan berkelana. Ulama-ulama besar, baik dahulu ataupun sekarang, telah melaksanakan ritual berkelana, merantau, sehinggakanlah secara khususnya saya nak sebutkan Imam Khatib Al-Baghdadi, ahli hadis terkemuka pada abad 5 Hijriah, telah menulis sebuah kitab khusus yang mengulas tentang merantau pada karya berjudul Ar-Rihlah fi Talabil Hadith, iaitu pengembaraan mencari periwayatan hadis. Secara khusus, beliau mengulas keutamaan melakukan rihlah merantau atau hijrah ini. Gunanya untuk mencari ilmu dan telah memuatkan setidak-tidaknya sehingga 63 ahli hadis terkemuka. Imam Asy-Syafi'i, seorang tokoh mazhab yang wafat pada tahun 204 Hijriah, telah membuat satu syair yang cukup menarik. Apa kata Imam Syafi'i? Ma fil muqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fad'il awtana waqtarib. Tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab untuk beristirahat. Dia tak boleh. Tinggalkanlah tanah kelahiran dan asingkanlah diri. Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal 'aishi fi nasab. Berkelanalah, berhijrahlah, maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan. Dan berlelah-lelahlah, berpenatlah, kerana sesungguhnya nikmat hidup itu didapati saat berlelah-lelah. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh in sala taba wa illam yajir lam yatib. Sesungguhnya saya melihat air yang tergenang, tak mengalir, tenang, pasti akan rosak. Jika ia mengalir, ia akan jernih dan baik. Dan jika tidak, ia akan membusuk. Wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat. Wassahmu laula firaqul qawsi lam yusib. Dan singa jika dia tidak keluar dari belantaranya, maka dia tidak akan dapat mangsanya. Anak panah jika tidak keluar daripada busurnya, maka dia tidak akan mencapai sasarannya. Wasyamsu law waqafat fil fulki daimah lamallahan nasu min ujmin wa min arab. Matahari manakala berdiam saja tidak beredar, maka seluruh penduduk dunia akan bosan dan binasa. Wattibru katurbi mulqan fi amakinih wal 'audu fi ardihi naw'un min al-hatab. Tanah yang mengandungi emas akan menjadi tanah biasa jika emas itu diam di dalamnya tanpa dilombong. Dan kayu cendana tidak akan bernilai jika ia kekal di dalam hutan dan tidak dikeluarkan. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat kepentingan berhijrah. Dan kalau kita tak nak hijrah pun, kita kekal akan berhijrah. Kerana apa? Kerana dulu kita muda, sekarang dah tua. Itu pun hijrah. Jadi, hijrah yang perlu kita buat, kadang-kadang kita kena perhatikan. Doa awal tahun yang selalu kita sebut, yang selalu kita baca. InsyaAllah,
pada hari awal tahun hijrah nanti, kita sama-sama akan baca selepas waktu maghrib. Kita akan baca sebelum maghrib kita baca doa akhir tahun. Selepas maghrib kita baca doa awal tahun. Ini adalah elok kita perbanyakkan doa, dan walaupun dia bukan diperintahkan oleh Allah dan bukan merupakan yang Nabi minta kita buat, tetapi doa itu adalah satu benda yang sangat baik. Jadi apa yang kita sebut, iaitu wa hadza 'amun jadid, tibalah sudah tahun baru. Qad aqbala nas'alukal 'ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudih. Yang pertama kita apa? Kami memohon kepadamu ya Allah agar terpelihara kami sekalian tahun ini daripada apa? Tipu daya syaitan yang terlaknat, juga kuncu-kuncu syaitan dan bala tenteranya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal'aunaha ala hadhihi nafsil ammarati bisu'. Dan kami memohon daripadamu ya Allah akan pertolongan mengalahkan nafsu amarah, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Dan yang ketiga, kita mohon dengan Allah wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa, iaitu kami memohon juga kepada Engkau ya Allah akan rasa sedia untuk membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendekatkan lagi kami kepadamu ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 benda yang kita sebut pada awal tahun tersebut merupakan permohonan kita kepada Allah untuk kita menghijrahkan diri kita. Kita mesti sedar bahawa kalau kita sebut benda ini, yang pertama kita sebut apa? Minta berlindung daripada syaitan. Yang kedua, nafsu kita dapat kawal. Yang ketiga, kita disibukkan dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. 3 benda tu sangat-sangat baik tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang yang mampu buat ketiga-tiga ini, jadilah dia orang yang hari ini lebih baik dari semalam. Itu orang berjaya. Sebab kalau orang yang hari ini sama dengan semalam, sama dengan kemarin, orang tu rugi. Kalau semalam hari ini lebih baik daripada semalam, itu orang yang berjaya. Tapi kalau semalam lebih baik daripada hari ini, kita kena banyak renung. Dan ada orang kata lebih baik mati daripada hidup. Itu yang kita takut. Jadi kita tengok diri kita masing-masing, adakah kita ini semalam itu lebih baik daripada hari ini, ataupun hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi sepatutnya kita nak buat ketiga-tiga benda ini, dia memerlukan kepada pengorbanan. Sebab tu Allah telah mengaturkan sangat baik, bulan Zulhijjah adalah bulan pengorbanan. Kita berkorban untuk menyiapkan diri kita agar pada bulan Muharram itu, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu untuk melakukan perubahan pada diri kita. Jika kita tidak ubah diri kita, maka siapa lagi yang nak ubah? Tuan-tuan nak suruh saya ubah diri tuan-tuan? Saya banyak kerja tuan-tuan. Jadi saya kena ubah diri saya, tuan-tuan kena ubah diri tuan-tuan. Fikirkanlah, Allah Ta'ala telah memberikan kita akal, dan carilah ilmu untuk buat perubahan agar kita tetap berada pada ihdinas siratal mustaqim. Dan dengan kata itu, saya mengharapkan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar bicara ilmu pada kali ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berupaya merubah diri. Dan insya-Allah pada tahun ini kita akan buat yang terbaik untuk diri kita. Seterusnya menjadi
hamba Allah yang taat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.